Pastilah melibatkan aero angkasa, melibatkan angkasa, maritim dan sebagainya. Tapi hari ini di Malaysia Petang ini kita bawakan satu lagi topik berkenaan dengan potensi sektor angkasa di Malaysia. Dan sektor angkasa ni tak ramai mungkin kalau kita tanya anak-anak kita hobi nak jadi apa ataupun cita-cita nak jadi apa. Yang banyak jawab, jarang sekali. Jadi angkasawan kan. Baik, bersama kita di talian Zoom ketika ini iaitu Geospatialist Haji Azli Kamil Napiah yang merupakan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia ataupun MAISA. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ana Nurul. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Baik, kita nak terus kepada soalan berkenaan dengan MAISA ni ataupun Agensi Angkasa Malaysia. Mungkin Tuan Haji boleh jelaskanlah apakah status teknologi angkasa pada masa ini di negara kita. Baik, alhamdulillah, terima kasih ruang yang diberi ini. Saya ingin berkongsi apa yang kita boleh maklumkan ialah negara Malaysia adalah sebuah negara yang tidak ketinggalan dalam meneroka teknologi angkasa. Walaupun kita bermula agak lewat iaitu sekitar 80-an. Tetapi teknologi angkasa inilah memberi berbagai manfaat. Walaupun pada masa itu kita hanya sebagai pengguna kepada teknologi. Kita masih masa itu kita berpeluang meneroka teknologi angkasa melalui teknologi komunikasi seperti mana kita bersiaran hari ini, TV, telefon dan sebagainya. Dan kita juga memanfaatkan teknologi angkasa untuk mengumpul maklumat permukaan bumi bagi pelbagai tujuan. Sebagai contoh untuk mengurus kehidupan kita di permukaan bumi. Untuk menyelesaikan masalah dari segi sumber asli, masalah bencana dan sebagainya. Jadi sebagai pengguna kita telah mula memanfaatkan teknologi angkasa ini sejak seawal 80-an lagi. Dan hari ini teknologi angkasa di Malaysia di peringkat hilirannya telah mencapai satu tahap yang agak matang dan kita antara yang teratas di rantau Asia Tenggara sebagai pengguna pada teknologi angkasa sehingga kali ini. Okey, Tuan Haji, kita nak tahu juga pada masa sekarang apakah peranan teknologi angkasa khususnya dalam kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia ketika ini yang diaplikasikan. Baik, saya sebutkan tadi sebab kita bermula sebagai pengguna. So ini bermaksud kita akan gunakan apa saja teknologi angkasa yang tersedia pada ketika itu. Kita masih ingat kita hari ini menggunakan pakai teknologi Global Positioning System. Itu juga adalah teknologi angkasa. Kalau kita nak pergi kenduri kahwin, menentu cari kawasan dan sebagainya, hari ini kita tidak boleh lari daripada menggunakannya. Dan dalam aspek yang lebih penting iaitu pengurusan kehidupan lebih pada pengurusan sumber asli negara kita. Contohnya kita bangunkan aplikasi untuk membantu nelayan mencari ikan. Tanpa perlu merayau di lautan dan terus mencari di mana tempat banyak ikan dan terus tangkap. Dan ini memberi satu pulangan yang agak lumayan kepada negara dan juga pada nelayan kita. Bukan saja menyematkan masa tetapi menyematkan kos bahan api. Begitu juga dengan petani tanaman padi kita. Kita pantau 12 jelapang padi seluruh negara menggunakan satelit dan imej yang membekalkan pelbagai maklumat. Dan antaranya telah dimanfaatkan oleh petani yang di 12 jelapang padi untuk memastikan tanaman mereka sentiasa sehat dan memberikan hasil yang diharapkan. Yang ini telah kita mulakan sejak tahun 2010 lagi dan sehingga kali ini masih terlaksana. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi lain yang untuk membantu perkhidmatan dan meningkatkan kecekapan. Contohnya dalam keadaan sekarang bencana umpamanya gerak pasukan-pasukan penyelamat kita dan ia perlu dipetakan daripada awal supaya gerakan itu lebih cekap dan juga berkesan. Sama ada banjir, tanah runtuh dan kita sebut tadi pasal denggi dan antara yang terawal memanfaatkan teknologi angkasa ialah Kementerian Kesihatan apabila mereka bekerjasama dengan MAISA untuk memastikan bagaimana nak menentukan satu kawasan itu dikelaskan sebagai wabak dan sebagainya. Dan ini alhamdulillah walaupun keadaan kita lihat agak meningkat, tetapi kalau tanpa sistem yang telah dibangunkan dia kebarangkalian 3 kali ganda lebih banyak risikonya daripada yang ada sekarang. Itu antara yang telah dibangunkan dan sampai kali ini telah ada lebih kurang dalam 50
aplikasi pelbagai aspek dan kementerian yang kita bekerjasama untuk pastikan, termasuk Jabatan Autoriti Negara, Jabatan Perhutanan, Komoditi, Koko dan sebagainya. Dan apa yang istimewanya ialah teknologi angkasa dia membekalkan maklumat dalam bentuk digital dan dia boleh diolah dan dianalisis maklumat ini untuk menyelesaikan pelbagai bentuk persoalan pengurusan hukum. Baik, Tuan Haji, kita sedia maklum kita di Malaysia telah pun ada Dasar Angkasa Negara 2030. Mungkin bagaimanakah cabaran penerimaan teknologi angkasa di Malaysia ni? Bagaimanakah penerimaan rakyat kita khususnya? Baik, antara yang mungkin saya suka sebut sebagai cabaran lah. Ya, yang pertama sekali ialah penerima gunaan di kalangan rakyat itu sendiri. Ya. Kita selama ini hanya berkecimpung sebagai pengguna. So apa saja yang dihidangkan kepada kita, kita hanya mengguna. Tapi sebenarnya teknologi angkasa lebih daripada itu. Dan sampai ke peringkat kita boleh ke peringkat membuat atau mencipta teknologi. Ya, itu satu bentuk cabaran kepada kita, kerana teknologi secanggih mana pun kalau tidak diguna pakai, ia tidak bermanfaat. Hari ini kita terkesan dengan COVID. Mungkin rakyat terbanyak telah sedar bahawa masa post-COVID ini betapa pentingnya teknologi. Sama ada untuk komunikasi, berurusan, menyelesaikan masalah, semuanya kebanyakannya bergantung kepada teknologi. Itu yang pertama cabaran kita, ialah penerimaan kepada rakyat. Kita tidak boleh bandingkan negara kita dengan negara yang lebih maju. Kerana teknologi maju di negara mereka telah pun dirakyatkan, saya boleh katakan, telah biasa dalam kehidupan mereka. Dan yang keduanya ialah teknologi angkasa, ialah teknologi yang agak mahal. Jadi ini satu perkara yang memberi cabaran bukan sahaja kepada industri, tetapi dari segi perkhidmatan. Walaupun kita lihat teknologi angkasa walaupun ia mahal, tetapi teknologi angkasa apabila diteroka, dia akan menghasilkan berbagai jenis lagi teknologi untuk tujuan penyelesaian. Ya, kita dengar negara-negara maju nak pergi ke planet Merah. Kita dengar negara maju nak kembali semula ke bulan. Ya, mendarat ke bulan. Tapi apa yang lebih penting ialah dalam perjalanan mereka ke bulan itu, berapa banyak teknologi yang dapat dicipta. Ya, kita pernah dengar teknologi penapis air. Itu adalah hasil daripada inovasi teknologi angkasa. Contohnya, hari ini kita dengar vertical farming, pertanian menegak. Itu juga adalah hasil daripada penerokaan teknologi angkasa. Dan kita boleh pergi ke lebih yang detail lagi, cermin tanpa cacat atau gurisan kan. Itu juga adalah cipta melalui teknologi angkasa. Jadi penciptaan ini tidak dikembangkan ke masyarakat. Yang kita tahu masyarakat ialah bila cerita pada anak ialah astronot. Sedangkan ia lebih besar lagi cabang dia, sama ada dari segi hiliran, dari segi kejuruteraannya, dari segi perkhidmatannya, ataupun dari segi penerokaan di bidang astronomi. Ya, di ruang angkasa lepas. So, jadi dua cabaran. Yang ketiga ialah kesinambungan kepakaran tempatan dan kemampuan teknologi, kemampuan industri tempatan, ya, untuk memperkam perkhidmatan. So hari ini sebagai pengguna, seperti saya katakan, kita banyak bergantung kepada negara luar. Ini penting. Kalau kita nak bergerak lebih maju ke hadapan, kita mesti memiliki kemampuan menguasai teknologi. So kesinambungan ini untuk generasi muda seperti anak-anak kita haruslah dimulakan daripada sekarang. Ya, memang hasil dia akan 10 tahun, 20 tahun akan datang, tetapi ini perlu dimulakan daripada sekarang. Untuk menjadi sebuah negara maju, yang mana kita tahu sekarang ni maklumat adalah apa dipanggil currency of the world. Ya, maklumat itu adalah nilai yang sangat berharga. Untuk mengumpul maklumat, kita perlu menguasai teknologi terlebih dahulu. So, jadi ini yang perlu kita tekankan, diterapkan di peringkat. Dan Tuan Haji, buat jurung kalinya segmen Aero Angkasa akan mengambil tempat dalam 5 2023 ini. Ini yang kita nak kongsikan, sesuatu menarik, sesuatu kelainan. Dan mungkin Tuan boleh terangkan berkenaan penganjuran Space Tech Nexus semasa pameran pada 5 yang bakal berlangsung tak lama lagi, dan apakah objektif daripada penganjuran tersebut? Baik, ini satu yang kita tunggu-tunggu telah lama, sejak kita Dasar Angkasa Negara ditubuhkan pada 2017. Terima kasih penghargaan setinggi perenggan pada Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pengangkutan, dengan memberi ruang kepada Sains, Teknologi dan Inovasi melalui Agensi Angkasa Malaysia untuk memaparkan kemajuan dan juga berkongsi maklumat berkaitan dengan teknologi angkasa. 5 kali ini
adalah julung-julung kalinya dikhususkan satu kluster yang khas untuk teknologi angkasa. Sebelum ni tidak pernah berlaku, dan ini adalah satu ruang di mana kita akan paparkan kegunaan, manfaat, sejauh mana potensi teknologi ini boleh dikembangkan dalam negara kita. So ada 8 jenis pengisian di dalam itu, termasuk pameran, forum, perbincangan dua hala dengan negara luar. Tetapi yang penting yang kita nak pastikan apabila kita berada di 5 nanti ialah bagaimana kita boleh memacu pembangunan dan pertumbuhan industri tempatan apabila mereka mula mengenali teknologi dan potensi teknologi angkasa. Sebab hari ini seluruh dunia menumpukan kepada teknologi angkasa sebagai sumber ekonomi baru. So, Malaysia sepatutnya tidak ketinggalan dan perlu mengambil ruang ini. Yang keduanya ialah untuk meneroka sumber ekonomi angkasa yang lain daripada yang sedia ada. So ini memberi satu ruang bagaimana negara boleh bergerak daripada hanya sebagai pengguna, kita bergerak kepada sebagai pencipta pula teknologi angkasa. So, ini satu yang perlu digarapkan dalam satu ekosistem yang baik dalam negara kita, dan ini adalah peluang kita permulaan. Dan yang ketiga ialah untuk memastikan membangunkan teknologi angkasa tidak boleh berseorangan. Membangunkan teknologi angkasa mesti bekerjasama dengan entiti-entiti bukan saja dalam negara, tetapi di luar negara. Kita ada pemain-pemain industri angkasa yang hebat di luar negara, dan Malaysia mesti mengambil peluang ini. Dan 5 lah tempatnya di mana kita berunding, kita memaparkan, berforum dan sebagainya, pameran dan sebagainya. Itu yang kita harapkan hasil daripada Space Tech Nexus at 5 pada bulan hadapan, insyaAllah. Dan yang saya juga ingin berkongsi satu perkara, iaitu di bawah Kementerian Sains dan Teknologi ada dipanggil Minggu Sains Negara, dan kebetulan pada bulan Mei juga adalah temanya ialah teknologi angkasa, dan ini yang kami cuba war-warkan juga kepada adik-adik kita, pada pelajar, supaya di Space Tech Nexus di Langkawi nanti akan ada juga ruang untuk mereka terlibat melalui kem angkasa, melalui pertandingan KIBO, dan juga beberapa forum dan awareness program yang berjalan serentak sepanjang 5 itu. Menarik sekali Tuan Haji. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan berkenaan dengan Tech Nexus di 5 nanti, kerana ini pertama kali dianjurkan penganjurannya, penyertaannya di 5 di Langkawi. Tahniah sekali lagi daripada kami Tuan Haji. Baik, saya banyak soalan sebenarnya nak tanya, tak puas sebenarnya, tapi apakah dari ini saja masa yang kita ada Tuan Haji. InsyaAllah di kelapangan lain kita akan berborak lagi, berbincang lagi berkenaan dengan Tech Nexus ni. Menarik sangat. Berkenaan angkasa ni saya suka sebenarnya. Dan jangan lupa peluang, maknanya kami kena pergi juga di 5 nanti. Okey, dan nampaknya kita sampai di sini saja persiaran di Malaysia petang ini. Saya Nurul Umar. Assalamualaikum, selamat. Dan saya Nazar Kifli. Assalamualaikum.